Bismillah, topik kita pada kali ini iaitu jual syaitan secara online. Lain macam sikit topik kita kali ini kan. Sebab perkara ni antara perkara yang bahaya yang kita akan bincangkan, dan insya-Allah saya akan membincangkan beberapa poin. Yang pertama sekali, kenapa saya nak kena cakap tentang topik ini sedangkan kebanyakan yang jual barang-barang ni orang kafir ataupun orang yang bukan Islam. Yang kedua, apa kesan kepada hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita melakukan perbuatan ini, iaitu membeli secara online syaitan ini. Yang ketiga, apakah kesan kepada emosi kita dan kepada fizikal kita. Sebelum kita nak mulakan video ni, saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat saya Muhammad Nurul Iman. Beliau yang share kepada saya dan mengkedepankan benda ini kepada saya untuk kita bincangkan, sebab dia adalah satu benda yang sangat berbahaya, yang melibatkan keimanan kita, melibatkan kehidupan kita secara keseluruhannya di dunia dan lebih penting lagi di akhirat. Baik, kita terus. Yang pertama sekali, kenapa saya nak kena bincangkan sedangkan yang jual ni bukannya orang Islam kan, bukannya apa pun. Jawapannya ialah kerana saya masuk campur kerana dia membuat promosi, iaitu dengan jelas menggunakan bahasa Melayu kita. Maknanya dia mempromosikan benda ini kepada orang Melayu, kepada orang Islam. Jadi saya terpaksa untuk masuk campur lah dalam perkara ini, dan saya kena bahaskan untuk saya berkongsi nak menyelamatkan sahabat-sahabat di luar sana, saudara-saudara yang sama Islam dengan saya, supaya menjauhi perkara-perkara ini. Yang kedua, apakah kesan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala bila seseorang itu beli syaitan ni. Kita sebut perkataan ni, jangan malu-malu. Bila kita beli syaitan ni secara online kan, kita beli barang-barang yang didagangkan ini, konon-kononnya boleh menarik perhatian, menjadikan seorang itu lebih menawan, kriterianya nampak lebih hebat, majikan dia akan suka kepada dia, pasangan dia tak lari kat orang lain, pasangan dia akan ikut dia, dia akan menjadi seorang yang bahasanya laki, sentiasa bertuah, konon-kononnya lah kan. Jadi apakah kesan bila kita melakukan perkara ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam hadis Nabi SAW, sesiapa yang mendatangi dukun ataupun tukang ramal dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima solatnya selama 40 malam. Hadis riwayat Muslim. Baik. Bila seseorang itu berjumpa sahaja dengan dukun dan bertanya, maka jelas tidak diterima solatnya selama 40 malam. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, tapi 40 malam. Jadi perkara ini sangat besar dan sangat berat. Sedangkan sebagai orang Islam, solat ini adalah tiang agama. Jadi bila kita bertanya kepada dukun tu, samalah. Memang kita tak jumpa secara berdepan, tapi kita kiaskan, kita jumpa melalui perhubungan secara talian, dan kita WhatsApp ke, kita call ke nombor dia dan kita tanya, maka pada ketika itu solat kita tidak akan diterima selama 40 malam. Dan jadi masalah juga masyarakat kita ni, kadang-kadang dia faham macam ni tau. Bila kita cakap, bila Nabi SAW cakap sesuatu dosa itu dilakukan dan tidak diterima solat, maka dia pun tak solat. Dia pun dengan yakin, konon-kononnya macam tak payahlah solat sebab aku dah buat benda ni. Itu maknanya syaitan dah berjaya 2 kali dengan dia. Pertama, syaitan dah berjaya menghasut dia untuk melakukan satu perbuatan maksiat. Yang kedua, syaitan berjaya untuk menjauhkan dia daripada solat. Na'udzubillah min zalik. Contoh, macam orang yang pernah berlaku, saya pernah depan mata saya, ada orang cakap dengan saya, dia minum arak. Kan kita tahu minum arak ni samalah, tidak diterima, tidak sah amalan solatnya. Maka dia kata apa? Macam mana nak solat? Dia dah buat maksiat. Kan dah cakap tak terima amalan. Jadi macam kita tak tahu nak cakap apa. Bila dah buat satu maksiat, maka segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segera minta ampun dengan Allah dan solat. Insya-Allah Allah tu Maha penerima taubat, dan Allah itu akan terima jika kita bertaubat dengan bersungguh-sungguh. Bukannya maksud bila kita buat benda tu, solat tak terima, tak payahlah solat. Maka syaitan adalah sangat berjaya. Maknanya kita ni memang dah kena tipu mati-mati dengan syaitan. Na'udzubillah min zalik. Jadi hubungan kita dengan Allah berkaitan dengan solat, tidak diterima solat selama 40 malam. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, sesiapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tadi dia jumpa aja, dia WhatsApp aja, dia tanya aja, belum percaya lagi.
Bila dia dah WhatsApp, apa nama yang setan ni pun cakap lah, bila awak beli patung-patung saya ni, awak boleh jadi special macam ni. Bila awak beli tangkal ni, pasangan awak akan sentiasa suka dekat awak. Majikan awak akan sentiasa suka dengan awak. Awak akan kelihatan hebat. Awak boleh letak benda ni dekat fizikal awak, dan contohnya letak kat lidah kan. Dan awak akan jadi seorang yang fasih untuk bercakap. Orang suka dengan awak cakap. Dia pun percaya. Oh, bila dia percaya saja, maka dia telah pun kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia kufur dengan Al-Quran, dia kufur dengan kalam Allah, dengan kata-kata Allah. Bayangkan, dia pun percaya. Ni kita belum cerita beli lagi, dia belum beli lagi, dia baru percaya. Dan dia dah pun percaya dalam takdir Allah, na'udzubillah min zalik, dia mati selepas tu. Maka samalah dia mati seperti orang bukan orang Islam. Kerana dia telah melakukan satu dosa yang sangat besar dan dia tidak sempat bertaubat, iaitu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah kufur. Maka apabila dia mati sama seperti orang bukan Islam. Na'udzubillahi min zalik. Baik, kemudian apa kesan dia? Contohlah, dia dah beli. Apa kesan kepada kehidupan harian dia? Kehidupan harian dia, kepada emosi, kepada fizikal dia. Yang pertama sekali emosi. Kita cerita pasal emosi. Dia akan menjadi seorang yang sangat pemarah, seorang yang tidak boleh bersabar, seorang yang bengis, seorang yang mudah membenci, dan seorang yang sangat bermasalah. Ini kebiasaan yang berlaku kepada orang yang mempunyai saka. Jadi samalah, bila dia beli syaitan ini daripada secara online, samalah seolah-olah dia membeli saka. Maknanya benda ni akan menjadi belaan dia akan simpan. Itu berkaitan dengan emosi, maka hidup dia akan sentiasa bermasalah. Tak percaya tengok orang yang ada benda-benda macam ni. Tengok panas barang dia macam mana. Yang konon-konon boleh nampak kan. Konon-konon boleh nampak, tapi sebenarnya dia tak tahu dia masalah. Dia ingat dia special. Padahal saka dia boleh nampak melalui saka dia, ataupun belaan dia, ataupun tanpa dia sedar ada makhluk lain pada diri dia. Jadi dia boleh nampak tu, dia ingat dia special. Dia tak tahu dia sebenarnya bermasalah dan perlu dirawat. Dan dia perlu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak percaya tengoklah. Kan. Dan seterusnya kepada fizikal. Dan tak mustahil seseorang itu boleh menjadi penyakit fizikal yang menyebabkan dia sakit sampailah boleh jadi kurus dan sebagainya, boleh penyakit tiba-tiba datang dan sebagainya. Tak mustahil. Contoh, ada satu YouTuber tu, saya rasa semua orang tahu kisah ni. Satu YouTuber tu yang dia buat konten, dia nak beli, konon-konon lah dia beli yang kotak hitam yang seram tu kan. Saya cakap ni saya rasa semua orang dah tahulah siapa. Tak nak sebut nama dia lah. Kita berdoa agar dia diberikan hidayah, memudahkan urusan dia. Dan kita tengok kesan dia. Macam mana fizikal dia, macam mana dia diganggu sehingga fizikal dia mempunyai sakit, dia tak boleh hidup macam biasa. Jadi betapa buruknya benda ini. Jadi ambillah iktibar. Jangan sampai kita buat benda ni. Jangan sampai kita terpengaruh dengan konon-konon keseronokan dan kebahagiaan, kehebatan yang sementara padahal palsu. Bukannya dia betul-betul pun. Dia cuma palsu sahaja dan tipu daya sahaja yang dimainkan oleh syaitan. Konon-konon beli benda ni boleh jadi hebat, boleh jadi special dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Jadi pastikan kita dan kawan-kawan kita yang terdekat kita nasihatkan supaya jauhi benda-benda macam ni, supaya kita bagi kesedaran. Dan saya harap video ini boleh di-share kepada keluarga, kepada sahabat-sahabat yang mungkin dah tersilap melakukan perkara ni, dan terutama kita sendiri yang mungkin tersilap melakukan perkara ini tanpa sedar. Konon-konon kita ingatkan bolehlah pakai, tapi sebenarnya tak boleh. Dia haram hukumnya adalah haram. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan daripada benda ini. Jauhilah, sebab dia hanya sementara. Bayangkan kita nak benda yang sementara jadi hebat dan dia sebenarnya palsu. Tapi kesannya jika kita mati sebelum kita sempat bertaubat kepada Allah, maka mati kita seperti orang bukan Islam. Dan sangat sedih. Kita orang-orang tua yang dahulu kan, mereka ada menggunakan saka yang mungkin mereka dalam keadaan jahil. Kita mendoakan agar dosa mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan mereka yang telah mati, yang dahulunya bela saka dan tidak sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kepada malam ini mereka merintih memohon keampunan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka mati dalam keadaan kufur, walaupun mereka mengaku mereka orang Islam, tapi perbuatan mereka jelas kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah agar kita, keluarga kita, setiap orang yang kita cintai dijauhkan daripada perkara-perkara fitnah beli syaitan secara online ini. Konon-konon untuk dapatkan special. Dan kita berdoa kepada orang
yang sudah terkena dengan perbuatan ini diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesabaran, diberikan sebaik-baik balasan oleh Allah supaya dia dapat meneruskan hidupnya menjadi orang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Dan kita juga berdoa agar kita sendiri terselamat daripada fitnah akhir zaman ini dan kita juga menjadi orang yang berjaya di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.